بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته أجمعين، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، خصوصا إلى صاحب المصنف الكتاب الشيخ عبد الصامد البنباني، وإلى حجة الإسلام الإمام الغزالي، وإلى شيخنا ومعلمينا وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة
وأسم بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, ayanda, bonda, adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana pada malam ininya Allah Ta'ala masih berikan kepada kita kesempatan dan juga peluang untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kitab kita. Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin li Syekh Abdul Samad Al-Balimbani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Syekh Abdul Samad Al-Balimbani, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin al-mazkuri fil kitab. Dan rahmat Allah dan salamnya salam Allah ala sayyidina Muhammad, atas penghulu kita, penghulu kami, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, iaitulah kesudahan yang menjadi kesudahan, yakni yang menjadi penutup kepada segala para anbiya, segala nabi-nabi, al-mazkuri fil kitab, yang mana disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam Al-Quran. Baik. Jadi masih lagi dalam mukadimah kitab kita ni. Setelah mana kita membahaskan tentang basmalah dan juga alhamdulillah, maka seterusnya puji ataupun kita kata salam, selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana-mana kita atau dalam kita berdoa kepada Allah pun mesti kena ada selawat dan juga salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu juga merupakan suruhan dan juga perintah Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat, sallu alaihi,
selawat ke atasnya, wasallimu taslima, dan mengucapkan salam ke atas baginda. Jadi kalau selawat daripada Allah, apa makna Allah selawat ke atas Nabi kita? Iaitu maksud dia rahmat, rahmat yang disertai pengagungan Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala telah menghidupkan hati baginda. Bahkan darjat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini setiap hari semakin tinggi, semakin meningkat darjat dia di sisi Allah, tak pernah turun, tak pernah berkurang. Itulah kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah tu sentiasa memberi selawat dan salam ke atas Nabi kita. Maknanya Allah tu sentiasa menurunkan rahmat dia. Hatta baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun intiqal ila rafiqil a'la, telah berpindah daripada alam dunia ini ke alam barzakh. Tetapi darjat kedudukan maqam baginda itu terus diangkat oleh Allah Ta'ala setiap saat, setiap detik, setiap hari. Itu makna rahmat, itu makna selawat Allah kepada Nabi. Manakala selawat malaikat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah malaikat memohon istighfar kepada Allah ke atas segala kekurangan ataupun kesalahan. Sebab Nabi dia tak ada dosa, jadi dia panggil kesalahan, bukan ke atas dosa, kerana Nabi adalah maksud. Jadi selawat Allah kepada Nabi makna rahmat, selawat malaikat kepada Nabi pula bermakna malaikat beristighfar kepada Allah supaya Allah Ta'ala memaafkan, mengampuni segala kesalahan-kesalahan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat dia, kita selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna dia? Apa maksud dia? Iaitu kita munajat dan berdoa. Jadi kita selawat kepada Nabi itu bukan setakat kita memuji Nabi kita, kita memberi salam ke atas Nabi kita, bahkan itu juga adalah suatu kelakuan ibadah, kelakuan yang dapat menghampirkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Bahkan di antara amalan yang mujarab untuk membimbing hati dan rohani kita, wabil khusus kepada mereka yang tidak ataupun tidak berjumpa, bukan tidak ada, mungkin tak jumpa lagi guru-guru mursyid yang murabbi, yang tidak bersimpuh, yang tidak berdagu dengan guru yang mursyid, maka mursyid bagi diri manusia itu, diri orang yang beriman itu adalah selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kita memperbanyak selawat kepada Nabi itu, maka Allah Ta'ala akan memberi rahmat ke atas kita pula. Satu kali kita selawat, 10 kali rahmat Tuhan turun. 10 kali selawat, 100 kali rahmat. 100 kali, 1000 kali. Begitulah seterusnya. Sehingga setiap keadaan yang berlaku pada diri kita itu sentiasa dirahmati, sentiasa di bawah bimbingan, petunjuk, pertolongan Allah Ta'ala, asbab barakah daripada kita banyaknya berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu selawat kita kepada Nabi itu makna munajat dan juga doa. Baik. Kemudian kata pengarang kita dan atas wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-sawabi, dan atas keluarganya, keluarga Nabi, dan sahabatnya, sahabat Nabi yang menunjuk akan kita, yakni manusia ataupun umat Islam ini,
akan ataupun bagi agama yang sebenar-benarnya. Jadi selawat dan salam itu tidak hanya kepada baginda Nabi kita sahaja, bahkan dipanjatkan selawat dan salam itu juga atas seluruh ahli keluarga Nabi. Jadi siapakah yang dimaksudkan ahli keluarga Nabi ini? Iaitulah kalau kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ahli keluarga Nabi ini mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi itu dipanggil ahli bait Nabi belaka. Dan mereka ini dalam bab zakatnya tidak boleh menerima zakat. Zakat sedekah tak boleh. Kalau hadiah tu tak boleh, sebab kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyucikan ahli keluarga Nabi ini dengan sesuci-sucinya. Darjat dia, kemuliaan dia di sisi Allah, nasabnya tu nasab yang mulia kerana mengalirnya darah daging Nabi di dalam badannya itu satu, kemudian ditambah lagi dengan kemuliaan takwa, iman, ilmu, amal yang dimiliki oleh mereka. Jadi ahlul bait Nabi ni kalau dia beriman, dia soleh, dia berilmu, nak dibandingkan kalau kita orang yang bukan ahlul bait ataupun kita kata kita ni istilah apa ni ahwal, kita ni orang yang tidak cucu cicit Nabi, maka di sisi Allah lebih dia lah. Sebab dua kelebihan daripada dia. Pertama, iman. Memanglah Allah tengok iman dulu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling banyak bertakwa. Innama akramakum indallahi atqakum. Paling banyak takwa kepada Allah. Tapi nisbah antara dua orang yang bertakwa, satu orang ahlul bait yang ada nasab kemuliaannya, manakala satu orang lagi yang bukan ahlul bait, maka sudah tentu ahlul bait itu lebih. Tetapi ingat, satu orang yang melakukan maksiat di kalangan bukan ahlul bait dengan ahlul bait, maka dosa yang lebih berat terkena kepada ahlul bait. Kalau satu orang ini dia keturunan Nabi, semata-mata nasab, semata-mata zuriat kita kata. Tapi dia buat dosa, dia buat maksiat, maka imbalan kejahatan dia tu lebih berat dibandingkan dengan orang yang bukan daripada nasabnya Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana di antara kesempurnaan iman itu juga wajib kita ni bukan setakat mencintai Nabi SAW, tetapi wajib juga kita ni mencintai, menyayangi segala ahlul baitnya Rasulullah SAW. Itu sebahagian daripada kesempurnaan iman. Kerana apa? Kerana mereka tu dipilih. Ni kalau kita ingat balik dalam bab nikmat kan, ni nikmat yang wahbiyun, nikmat hak bangsa bukan kita nak pilih, dilahirkan atas keturunan ni, keturunan tu dak. Kita kahwin, ada anak, boleh lelaki boleh puan. Itu pun nikmat wahbiyun, nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada hamba dia, bukan melalui jalan usaha dan ikhtiar, iktisab, jalan dia berusaha nak dapat anak. Betul lah, itu satu jalan. Lepas tu boleh anak lelaki, boleh anak puan. Ada orang boleh menentu kok, hamba nak anak puan ni. Jadi dia pun sama dengan isteri dia, tentu boleh anak puan. Tak, belum tentu lagi. Sebab itu adalah pemberian daripada Allah, nikmat wahbiyun, seperti mana kita belajar pada pertemuan yang lalu lah. Begitu juga dengan nikmat ahlul bait. Baik, itu satu syarahnya lah. Dan termasuk juga kata ulama, ahlul bait ni di kalangan mereka yang soleh, mereka yang beriman, itu juga termasuk
yang dikatakan sebagai Ahlul Bait Nabi pada maqam doa. Pada maqam doa. Ahlul Bait Nabi pada maqam doa. Adapun Ahlul Bait pada maqam nasab, pada maqam zakat terkena kepada Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Baik. Begitu juga selawat dan salam ke atas sekalian para sahabat. Ashabi kan nujum, Nabi kata. Sahabat-sahabat aku ni umpama seperti bintang-bintang yang bergemerlap, bintang-bintang di langit. Maka kalau kamu mengikuti mereka, kamu akan diberikan hidayah. Jadi tak boleh kita nak mencela mana-mana di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita nak mengurangkan mana-mana darjat para sahabat. Tak boleh. Sebab kullu sahabah, setiap kullu ashabir Rasul, setiap sahabat-sahabat Nabi itu udul, adil berlaku. Mereka tu ada kedudukan di sisi Allah. Kalau macam puak-puak Syiah, dia mencela Sayyidina Abu Bakar, dia mencela Sayyidina Umar, dia mencela Sayyidina Uthman, bahkan dia mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi ni. Dia kata dia mencintai Ahlul Bait, dia kata dia mencintai Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali tidak pernah mengaku yang puak-puak Syiah ni adalah pengikutnya. Bahkan Sayyidina Ali itu berlepas diri daripada mereka. Jadi kewajipan kita mencintai sekalian para sahabat dan sekalian Ahlul Bait. Bukan kita hanya mencintai sebahagian lalu kita mencela sebahagian. Jadi puak-puak Syiah ni, dia kata dia dakwalah hakikat yang sebenarnya kalau betul dia tu mencintai Nabi, mencintai Ahlul Bait Nabi, nescaya dia tidak mencela, dia tidak mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran itu radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Sesungguhnya Allah Taala meredai sekalian mereka. Manhum, siapa sekalian mereka yang Allah telah redha tu? Ashabir Rasul, ashabi Rasulullah, sekalian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijanjikan syurga oleh Allah Taala. Baik. Wa 'ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Dan atas, yakni selawat dan salam juga atas yang mengikut bagi mereka itu, yakni para sahabat at-tabi'in dipanggil. At-tabi'in ni orang yang sempat bertemu dengan sahabat, tak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ikut zaman kan, zaman Rasulullah, zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, dengan cara yang baik, lahum bi ihsan ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Wa ba'du fa yaqulu al-fakir ila Allahil ghani 'abdus samadil jawiyul falimbani khadimul fuqara'i fi Makkatal musharrafah. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada apa? Kemudian daripada basmalah, kemudian daripada alhamdulillah, kemudian daripada selawat dan salam, amma ba'd ataupun wa ba'du. Khatib dalam khutbah pun selepas daripada dia baca basmalah, alhamdulillah, selawat dan salam, amma ba'd, ada disebut amma ba'd. Apa makna amma ba'd tu? Adapun kemudian daripada itu. Kemudian daripada mana? Kemudian daripada menyebut basmalah, menyebut alhamdulillah dan menyebut selawat dan salam. Fa yaqulu al-fakiru ila Allahil ghani, maka berkata al-faqir, faqir, nahnul fuqara ila Allah, kita sekalian ni adalah fakir. Apa makna fakir? Berhajat, berharap, bergantung, berkehendak kepada Allah, tu makna fakir. Sekalian kita ni fakir berlaku. Kalau nisbah
kita kata bahasa kita bercakap kat fakir. Fakir ni apa makna? Orang yang berkehendak kepada harta lah. Dia tu kekurangan serba-serbi, duit tak ada, makanan pun tak ada, tempat tinggal pun tak ada. Itu makna fakir istilah kita. Adapun sekalian manusia ni yang nak menuju kepada Allah, semuanya fakir. Hakikat diri kita tu hamba. Kita ni semua hamba kepada Allah. Apa makna hamba? Kuli. Kuli, hina kepada Allah. Kita ni hamba, kita ni hina, kita ni kuli, kita ni segala-gala lemah, tak pernah lepas kita dengan Allah walau satu saat, walau satu detik. Sentiasa mengajak kita kepada Dia. Sebab tu kita ni dipanggil sebagai fakir. Fuqara'u ilallah, nahnu fuqara'u ilallah. Sedangkan Allah tu Al-Ghani. Berkata fakir yang berkehendak kepada Tuhannya, kepada Allah, Al-Ghani yang maha kaya. Apa makna Tuhan yang maha kaya? Tuhan tak beranjak kepada kita, Tuhan tak beranjak kepada amal kita, Tuhan tak beranjak kepada zat yang menciptakan dia, Tuhan tak beranjak kepada zat maha suci Tuhan daripada segala sifat kekurangan. Maha suci Tuhan yang mengambil faedah daripada setiap perbuatan dia. Itu makna kaya Tuhan. Kaya Tuhan. Kalau kita belajar tauhid, makna ketuhanan tu apa dua? Al-istighna an kulli ma siwa wa iftiqaru an kulli ma adahu. Tuhan itu terkaya dia daripada tiap-tiap yang lain daripadanya, dan tiap-tiap yang lain daripadanya itu berhajat, fakir, berkehendak, bergantung, berharap kepadanya. Baik. Siapa dia? Al-fakir di sini iaitulah Abdus Samad. Ini maknanya min babit tawadhu' ni. Maknanya tawadhu'nya pengarang kita ni. Dia menggelarkan dia ni orang yang fakir kepada Allah. Siapa nama? Abdus Samad Al-Jawi Al-Falimbani, Khadimul Fuqara'i. Khadam segala fakir fi Makkah al-Musharrafati, di dalam negeri Makkah al-Musharrafah, Makkah yang penuh dengan kemuliaan. Jadi musannif kita ni, Syekh Abdul Samad ni, dia membahasakan diri dia ni adalah khadimun, khadam kepada siapa? Talibul ilmi lah, penuntut ilmu yang berada di bumi Makkah. Bahkan kita semua ni pun khadam Makkah. Khadam makna orang yang berkhidmat, orang yang menggunakan nikmat hak Tuhan beri ni sekadar untuk menyampaikan. Kalau kita ada ilmu, kita berkongsi ilmu. Kalau kita punya harta, kita berkongsi harta. Kalau kita punya kelebihan tertentu, apa sahajalah. Ada orang tu dia boleh bagi kata. Jadi bukan setakat niat dia bagi kata ni semata-mata nak cari pendapatan, tak. Tapi niat dia nak khidmat kepada umat Rasulullah. Jadi orang yang ada jiwa tauhid ni, dia kena letak gitu dalam hati. Siapa pun kita, di manakah kedudukan dan posisi kita, maka niatlah yang kita tu berkhidmat kepada umat Rasulullah. Kerana itu juga yang disuruh oleh baginda Nabi. Barulah kita tu sebenar-benar berjalan untuk mencapai hakikat ketauhidan, kesempurnaan tauhid. Kalau semata-mata kita duduk mengaji, kita faham di akal, jadi kita tak menyelami, kita kata
kita tidak merasai dalam hati, maka duk setara tu lah iman kita. Misalnya kalau kita kata kita nego, jual nasi dan sebagainya. Jadi hak jual untuk pendapatan tu baik dah, okey lah. Kita kata kita cari rezeki untuk isi rumah kita, keluarga, isteri, anak-anak dan sebagainya. Tambah satu lagi, niat dalam hati. Bukan setakat semata-mata nak cari rezeki, nak cari pendapatan, tapi niat nak beri makan kepada orang Islam. Barulah kita nego tu orang panggil ada keberkatan, ada barakah. Lepas tu dalam jualan kita tu pun tak ada lah kita buat tu semata-mata cincang-cincang. Apa makna cincang-cincang? Asal ada je. Tulis nasi lemak tapi tak berasa pun lemak. Macam mana ni? Nasi lemak kok nasi putih? Tak apalah, kira cincang-cincang je. Jadi mana orang panggil barakah, Jadi apa sahaja posisi kita. Macam kita sebut tadi, kalau kita ni pandai bagi kereta, buka kedai kereta, ya silakan, ahlan wa sahlan. Selain daripada kita kata kita nak bagi kereta untuk cari pendapatan itu, niat juga kita nak khidmat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana pengarang kitab kita ni lah, dia membahasakan diri dia tu sebagai khadam kepada fakir. Fakir ni makna talibul ilmi lah, para pelajar. Hamba pun kira khidmat lah ni kepada tuan-tuan, pada ayah-ayah, ibu-ibu ada di hadapan hamba ni. Abah, mungkin ayah-ayah, ibu-ibu ni alim jauh lagi, taat banyak lagi, ibadat lagi dahsyat pada hamba. Tapi hamba niat khidmat, nak sapa sepatah dua lidah, sampai kita nak revision balik lah, nak ulang kaji balik apa yang pernah kita belajar, supaya ilmu tu tidak dilupai, supaya hidup semua dalam suasana ilmu. Begitulah. Baik. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina maghfiratan wa rahmatan. Mudah-mudahan Allah mengampuninya, mengampuni pengarang kita lah. Wa walidayhi, dan bagi ibu bapanya, ibu bapa Syekh Abdul Samad. Begitu juga walil muslimina, dan mengampuni Allah akan sekalian segala orang Islam muslimin, maghfiratan wa rahmatan, beberapa ampunan dan juga rahmatnya. Itu doa lah. Doa kita kepada sahibul kitab dan buat kedua ibu bapanya dan sekalian bagi orang yang beriman. I'lam ayyuhat talibu lidaril akhirati anna kitab bidayatil hidayati lil imami hujjatil islamil ghazali radhiyallahu anhu jami'un littaqwal madhkuri fi qawlihi ta'ala وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. I'lam, ketahui olehmu, ayyuhat talibu lidaril akhirati, wahai pelajar-pelajar. Maksudnya kita, wahai saudara kami. Bahasa lembut, bahasa kasih sayang. Wahai saudara kami, yakni yang menuntut talibu lidaril akhirah, yang menuntut bagi negeri akhirat. Jadi kita ni semua berkendak, berajak, memerlukan nak pergi, kita kata, negeri akhirat. Tak ada orang boleh lari daripada negeri akhirat. Hamba tak segi akhirat, hamba setakat di dunia pada semua orang kena pergi ke negeri akhirat. Jadi lembutlah bahasa pengarang kita ni. Wahai saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat, anna kitab bidayatil hidayati lil imamil ghazali, hujjatul islamil ghazali, kitab bidayah
Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ni kalau terjemuh dalam bahasa Melayu kan maknanya permulaan hidayah. Tulisan Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi Bidayatul Hidayah adalah mukhtasar. Mukhtasar ni ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Mukhtasar bagi Ihya, nama dianya Bidayatul Hidayah. Kedua-duanya adalah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Al-Imam Al-Ghazali, macam kita cerita dulu, dia melalui beberapa fasa dalam kehidupan dia, sehinggalah satu saat ataupun satu ketika dia membuang segala kedudukan yang dia miliki. Kalau kita katakan dia tu jadi ulama besar, suhu dengan usia yang muda, 34 tahun tu boleh jadi mufti, boleh jadi qadhi, boleh jadi orang nombor satu lah. Kalau kita kata mufti dunia ataupun mufti negara masa tu, dia buat semua jawatan dia ada dalam kerajaan, kedudukan dia sebagai maha guru yang hebat. Dia berhijrah, dia bersuluk ke Syria, dia duduk di Jami' Umawi. Ada Zawiyah Ghazaliyah di situ beberapa saat. Sebab apa? Masa tu dia nak mengoreksi diri dia. Sebab macam sendiri lah, kita sendiri orang mengajar manusia pada agama, banyak benda kita lebih menumpu kepada orang lain berbanding dengan nasihat kepada diri kita. Jadi kadang-kadang benda kita royak kepada orang itu, kita sendiri pun tak mampu nak buat. Bahkan orang lain tu yang banyak mengambil faedah daripada perkataan yang kita sampaikan. Ini khusus untuk amr diri. Jadi sampai satu tahap, satu masa kita sendiri kena uzlah. Kita sendiri tu kena koreksi balik niat kita, ibadat kita, taat kita, hati kita sendiri, keikhlasan kita sendiri dalam menyampaikan ilmu. Maknanya kena ada proses. Bukan hanya kita tu tarbiyah orang, tapi kita sendiri yang mengajak, yang mengajar, yang mengajak orang kepada agama, kepada Allah wabil khusus tu perlu dididik, dilatih, ditarbiyah, dipimpin hati, baru dia sampai kepada perjalanan akhirat, perjalanan menuju Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kalau kita bimbang lagi akan datang pun Imam Ghazali ada sebut bagaimana keadaan orang alim yang mana terbahagi kepada beberapa bahagian. Ada orang yang alim, dia mengambil manfaat dengan ilmu yang dia sampaikan, dan masyarakat, manusia pun mengambil manfaat, kebaikan daripada apa yang dia sampaikan. Maka ini orang yang sebenar-benar berjaya. Ada setengah orang yang berilmu, dia hanya menyampaikan ilmu, tetapi dia sendiri tidak dapat mengambil faedah daripada ilmu yang dia sampaikan. Bahkan ramai manusia yang masuk syurga dengan asbab ilmu yang dia sampaikan. Hingga di akhirat kelak, bila satu orang ni dia masuk ke dalam syurga, dia terkejut. Mana Tok Guru hamba, ustaz ataupun si fulan hak pernah menyampaikan kepada hamba satu kebaikan, satu nasihat dahulu yang menyebabkan hamba dengar nasihat dia, lalu Allah Ta'ala matikan diri hamba dalam iman, masuk ke dalam syurga, tapi dia tak ada ini dalam syurga. Rupa-rupanya tunggu dia tu sudah berada di dalam neraka. Ini dalam hadis Nabi SAW ceritakan. Kemudian ada juga orang yang ada ilmu dia tu tidak boleh memberi faedah kepada diri dia, bahkan merosakkan diri dia dan merosakkan orang lain. Dan orang lain pun tidak boleh mengambil faedah daripada ilmu. Ini orang yang paling rugi lah. Nas'alullah as-salamah. Kita minta Allah Ta'ala memberi keselamatan pada kita daripada segala afatul ilm. Afatul ilm ini maknanya penyakit-penyakit, kebinasaan di dalam mempelajari ilmu. Baik, kitab Bidayatul Hidayah tulisan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah
telah menghimpunkan bagi ilmu yang membawa takut kepada Allah, takut akan Allah, yang disebutkan di dalam firman Allah suratul Baqarah ayat yang ke-197, wa tazawwadu fa inna khairadz zadit taqwa, dan ambil oleh kamu akan bekal akhirat, maka yang terlebih baik bekal itu iaitulah takut akan Allah. Jadi dalam kitab yang kita akan belajar ni, ilmu yang kita akan pelajari ni, ilmu yang boleh menguatkan dan menambahkan gerunnya hati kita kepada Allah, menambahkan cinta kita kepada akhirat. Itulah tujuan ilmu tasawuf ataupun ilmu rohaniyah ataupun ilmu ihsan, apa sahaja namanya tu bolehlah, tapi matlamat dan tujuannya adalah sama, supaya kita ni boleh menjadi sebenar-benar hamba Allah yang takut kepada Dia, zahir dan juga batin. Allahumma rzuqna, mudah-mudahan Allah Ta'ala rezeki kita. Kemudian kata pengarang kita wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah fala budda li kulli muslimin min ma'rifati. Dan dalam kitab ini terhimpun ilmu yang memberi manfaat di dunia dan di akhirat, maka la budda bagi tiap-tiap orang Islam yang mukallaf mengenal, yakni mempelajari akan ia. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu akan. Jadi setakat ini adalah untuk malam ini, mudah-mudahan kita dapat pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kita yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yuzakkaru illa ulul albab.